6. So bab 6 ni boleh tengok dalam buku teks lah. Yang ada buku teks, boleh tengok buku teks. Dia ada di muka surat 122 dia punya muka surat bab 6 tingkatan 1. Okey, tengok serba sedikit bab 6. Semua kita nanti kita cuba buat teka-teki So, santai je. Okey, untuk bab 6 ni, so apa yang perlu tahu ialah persamaan, dia tajuk adalah persamaan linear. So apa yang kita akan baca lepas ni, yang pertama persamaan linear dalam satu pemulik ubah. Yang kedua adalah persamaan linear dalam dua pemulik ubah serentak. Dan yang ketiga adalah persamaan linear serentak, bukan serentak serentak dalam dua pemulik ubah. So apa cikgu benda apa pun ni kan. So nanti kita akan terangkan satu persatu. So untuk yang pertama ni sebenarnya untuk yang hari ni kita nak belajar. Persamaan linear dalam satu pemulik ubah. Okay. So nanti tu yang kedua ni 6.2, yang ketiga ni 6.3. Kita tengok tokoh siapakah yang memperkenalkan dia punya persamaan linear ni. Nama dia tokoh Greek Greek mathematician. Kalau tengok dalam buku teks 123 yang nama penuh dia Diophantus of Alexandria. Diophantus kan merupakan seorang ahli matematik Yunani yang banyak menyumbangkan dalam penyelesaian persamaan algebra. Beliau dikenali sebagai bapa algebra. Okey, nama dia Diophantus of Alexandria. Tu ada dekat gambar tu Okey, kita main teka-teki sekejap. Boleh? Ada kalkulator? Ada kalkulator tak? Ada kalkulator? Okey, ada. Okey, saya cuba teka awak punya background family. So dekat sini lah kita sedang perkenalan sama-sama, kita ada perkenalan. Dalam kelas lagi seronok sebenarnya, tapi tak apalah. Saya cuba buat apa yang termampu sahaja. Sekejap saya cari pen jap. Okey. Okay, sekarang ni awak kena dengar arahan saya. Yang pertama kena cari bilangan abang. Kalau tak ada abang kosong Masing-masing tahulah bilangan abang ni berapa kan. Okay, bilangan abang awak tu awak kena darab dengan 2. Okay, buat yang tu dulu. Kalau ada kosong darab dengan 2, kosong darab 2, kosong. Okay. Kalau ada 1 darab 2, 2. Kalau ada 3 orang abang, 3 darab 2. Okay, dah? Kita buat step by step. Okay, dah siap? Dapat jawapan tadi? Jangan tulis. Awak kira kat kertas ke? Kalkulator tekanlah. Lepas tu ingat nombor tu. Ataupun kalkulator awak tekan sama dengan, dia akan keluar answer kan. Bila operasi seterusnya awak tekan sama dengan, operasi seterusnya awak nak tambah ke nak tolak ke, dia tulis answer. Answer tambah ke, tolak ke. Untuk jawapan yang sebelumnya tu answer. ANS. Saya tak ada kalkulator nak tunjuk. Nak senang awak cuba kira kat kertas. Okay, dia tak nombor besar pun. Okay, bilangan abang darab dengan 2. Okay, dah. Okay, lepas tu awak tambah dengan 3. Jawapan tadi, contoh kalau seorang abang awak darab dengan 2 kan. 2 tambah dengan 3, 5. So, tambah dengan 3. Okay, kalau dah tambah dengan 3, jawapan tadi awak darab dengan 5. Kalau contoh tadi saya seorang abang darab dengan 2, 1 darab 2, 2. 2 tambah 3, 5. 5 darab dengan 5. Kita buat satu-satu. 5 darab 5 sama dengan 25. Okay, dah habis? Okay, jangan beritahu saya. Nanti saya nak nombor yang tak akhir nanti. Okay, dah habis. Bila darab dengan 5, awak tambah dengan bilangan kakak. Kalau ada seorang kakak, tambah seorang kakak. Kalau 2 kakak, tambah 2. Nombor tadi, jawapan tadi, tambah dengan 2. Ataupun tak ada kakak, tambah dengan 0. Okay. Okay, dah habis nombor tadi awak darab dengan 10. Tulis kat sini baru.
Kan ada kat saya punya PowerPoint tak ada ke? Kat dekat PowerPoint ni saya tengah bentangkan ni, cuba buat dia punya step by step. Lepas tu darab bilangan darab 10. Yang terakhir sekali awak tambahkan dengan bilangan adik. Okey. Ada lagi nak cuba? Afiq Irfan dah betul, Emily saya dah teka. Amani Sofia. 180 180. Amani Sofia. Dia anak bongsu. Amani, awak anak bongsu. Dan awak anak bongsu, awak ada 3 orang kakak. Betul. Okey. Lagi? Ada lagi yang saya tak teka? Dah kan semua kan? Okey, untuk hari ni persamaan linear. Sekejap, saya kena end show. Okey, ni kita buat. Okey, untuk ni kita nak belajar sedikit tadi santai persamaan. Alamak, dia punya typo persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok yang pertama, yang ni kena faham dia punya konsep untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apa itu linear, apa itu satu pemboleh ubah. Kalau saya sebut pemboleh ubah, tahu tak apa dia? Pemboleh ubah tu apa? Huruf. Okey, bagus. Saya tak tahu siapa jawab ni. Cuma saya bagus lah sebab saya tengah tengok point tak boleh tengok orang lah. Ini sistem sebab nak contoh-contoh kan. Okey, huruf. Upah pemboleh adalah huruf. Okey. So nanti kita akan tengok apa itu persamaan, apa itu dikatakan sebagai linear. So satu persatu kita akan tengok. Okey, untuk yang pertama, nota yang pertama, simbol sama dengan. Ini kita namakan dia sama dengan, digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sama antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Ini contoh duit dia. Kita ada duit 100 sebelah kiri dan kita ada 2 keping RM50. So nilai dia ni 100, RM100. Dan yang ni pun nilai dia RM100. Nilai dia adalah sama. Dia berapa kuantiti? Dia 2 kuantiti. Ni satu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini yang pertama. Dan yang kedua untuk simbol tidak sama, kita akan gunakan simbol tidak sama. Ni. Okay. Ni equal sign, ni not equal. Dalam bahasa Inggeris lah. Simbol sama dengan dan simbol tak sama dengan. Okay, yang seterusnya kita akan tengok kita nak apa benda persamaan linear, apa dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, kita akan teruskan dengan saya punya slide seterusnya untuk persamaan, ni typo lagi ni. Okay, untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, yang pertama sekali awak kena tahu apa itu linear. Sekejap. So awak kena tahu apa itu linear. Yang pertama sekali untuk persamaan, kalau ada perkataan persamaan je, dia mesti ada simbol sama dengan. Ini yang pertama. Yang kedua ialah linear. So apa maksud linear? Linear ialah kuasa bagi... Sekejap. Saya menangis sekejap. Okey, untuk linear ni dia sebenarnya kita bincang tentang kuasa bagi huruf tersebut. Okey, ingat kuasa bagi huruf ataupun kuasa bagi pemboleh ubah ni sama dengan 1. Yang ni. Ini bermaksud linear. Okey, satu pemboleh ubah bermaksud 1 huruf sahaja. Dalam persamaan tu ada 1 huruf je. Persamaan mesti ada simbol sama dengan. So mesti ada complete 3 ni. Yang pertama mesti ada simbol sama dengan. Yang kedua mesti 1 huruf sahaja dalam persamaan tersebut. Dan kuasa bagi huruf tersebut mestilah 1.
mestilah 1 dia punya kuasa. Okay, contoh yang diberikan dalam buku teks. Ini X tambah 5 sama dengan 8. Okay, yang pertama sekali ada tak simbol sama dengan dalam persamaan ni? Ada tak? Ada. Ada. Sini sama dengan syarat yang pertama lulus. Syarat yang kedua, mesti ada satu pembeli ubah ataupun satu huruf. Kalau tengok dia punya persamaan ni, ada berapa huruf? Satu sahaja. Ataupun satu pembeli ubah. Okay, lulus yang kedua. Ingat pembeli ubah dengan sebutan lain. Kena beza. Kalau sebenarnya satu pembeli ubah ataupun satu pembeli ubah, dia mesti ada satu huruf sahaja. Satu sebutan tak semestinya satu huruf. Okay, yang sebenarnya yang terakhir, tengok kuasa bagi huruf tersebut. Tengok kuasa bagi huruf X. Kuasa dia sama dengan berapa ni? Sama dengan? Kuasa bagi X ialah? Kuasa bagi X ni ialah? Apa dia punya kuasa? Respon. Kau tak nampak ni? 3. Kuasa bagi X. 3. Ada ke nombor 3? Kuasa bagi X. Apa kuasa bagi X? Dalam slide tu kuasa bagi X berapa? Kuasa bagi X? Siapa-siapa? Boleh jawab. Kuasa bagi X ni berapa dia punya kuasa? Soalan dia X tambah 5 sama dengan 8. Ni. Ya? Apa ini kuasa bagi X ni? X tambah 5 sama dengan 8. So kuasa bagi X ni berapa? Kuasa bagi X ialah 1. Ingat, yang tak ada kuasa ni sebenarnya dia kuasa 1. Maksudnya nanti bila awak jumpa soalan, kalau X kuasa 2, ni kuasa dia 2. Kalau X kuasa 3, ni kuasa 3. Kalau X kuasa 4, ni 4. Kalau tak ada kuasa, maksudnya dia kuasa 1. Dia mesti kuasa 1. Untuk kita punya tajuk 6.1, dia mesti kuasa 1. Tapi tak ditulis lah. So maksudnya mana-mana huruf, dia mesti tak ada nombor kat atas ni. Okay, jelas? Jelas tak? Jelas, cikgu. Okay, dia mesti X Cikgu kuasa... jelaskan lagi sekali, cikgu. Tadi tak dengar. Yang mana satu? Yang kuasa X tu. Okay, untuk ni saya padam balik ni So yang pertama, syarat yang pertama awak dah tahu mesti ada simbol sama dengan. Okay, ni lulus kan? Sebab dia sama dengan kat sini. Okay, lulus satu. Nombor satu syarat. Syarat yang kedua, satu pembeli ubah. Awak tengok balik dalam persamaan. Ada satu huruf X. Okay, betul. Syarat yang ketiga, kuasa bagi pembeli ubah. Kuasa bagi huruf ialah 1. Okay, untuk makluman, kalau awak tak tahu ataupun masih tak ingat sebab saya dah jelaskan semasa di bab 5. Sebab tu pentingnya bab 5. Okay, kalau anda kata contoh, awak punya pembeli ubah X. Cikgu mana kuasa dia? Cikgu tak ada pun. Untuk mana-mana pembeli ubah yang berdiri sendiri tanpa kita tambah nombor dekat sebelah atas tepi dia. So dia adalah kuasa satu. Tapi kita tak tulis satu. Okay. Okay, untuk X ni kuasa dia berapa? 1. Okay. Kecuali X kuasa 2. Kuasa 2 memang ditulis. Ataupun kuasa 3. Kuasa 3 pun memang ditulis. Kuasa 4 pun memang ditulis. Okay. Maksudnya untuk awak punya level ni, awak cuma selesaikan pembeli ubah yang ada kuasa 1 sahaja. Yang 2 ni tingkatan 2 nanti. Sebab tu kena faham yang ni dulu. Cikgu mana 1? Sebab 1 memang tak ditulis. Okay, ini sebenarnya dia kuasa 1. Boleh faham? Boleh. Okay, bagus. Kena kenal dulu apa itu persamaan linear. Ingat 3 syarat. Yang pertama, ada persamaan. Yang kedua, mesti ada satu pembeli ubah.
Yang ketiga mesti ada kuasa dia mesti satu sahaja. Ni untuk satu nanti ada satu pemboleh ubah. Nanti ada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Macam di sini ada dua huruf. Itu cara nak ingat lah. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh ada dalam buku teks muka surat 125. Okay, nak tahu faham tak faham saya punya penerangan tadi. Okay, terangkan sama ada berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okay, saya notekan balik dia punya syarat mesti ada simbol sama dengan. Sebab dalam soalan ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So ada 3 syarat. Mesti ada sama dengan. Okay, yang kedua dia punya syarat mesti ada. Hilang dah. Mesti ada sama dengan. Yang kedua bila kuasa dia mesti satu. Satu pemboleh ubah satu huruf sahaja. Tengok yang pertama A. Kenal pasti. Saya bagi jawapan dah. Okay, kenal pasti. Yang pertama bila tengok tu, tengok ada persamaan tak? Ada tanda sama dengan tak? Untuk A ni. Ada tak? Ada. Ada. Ni tanda sama dengan dia. Okay. Sekarang tengok kuasa dia punya. Kita tengok ada berapa huruf kat sini? Untuk A ni ada berapa huruf? Satu saja, itu X. Okey, kuasa bagi huruf tersebut berapa? Pun dia bukan perkali dia ialah kuasa. Kuasa bagi huruf ni ialah satu. Maksudnya dia ialah ya. Ini ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jelas itu yang pertama. Kita cuba yang kedua. Tengok ada tak simbol sama dengan. Yang pertama, mesti persamaan mesti ada simbol sama dengan. Kalau tak tu kita namakan dia sebagai ungkapan sahaja. Okey? Kalau tak ada sama dengan, kita panggil dia ungkapan sahaja. Kalau ada sama dengan, baru kita namakan dia sebagai persamaan. Okey, tengok yang kedua. Tengok yang pertama ada tak simbol sama dengan? Ada tak? Ada tak simbol sama dengan untuk yang kedua B? Ada kan? Ada. Saya tukar warna sekejap. Okay, ada simbol sama dengan. Ni simbol sama dengan. Tengok yang kedua. Huruf dia mesti satu huruf saja. Tengok ini ada berapa huruf? Dua huruf. So bila dua huruf, automatik kita terus bukan. Sebab dalam ni dia nak satu pemboleh ubah, bukan dua pemboleh ubah. Tapi tu untuk yang kedua nanti 6.2 ya. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dia punya tajuk. Untuk tajuk yang pertama satu pemboleh ubah dulu. Okey. Saya teruskan untuk yang ketiga C. Tengok yang pertama mesti ada simbol sama dengan. Okey, ni ada syarat yang pertama lulus. Syarat yang kedua satu huruf. Tengok ni ada berapa huruf? Satu saja. K satu je. Kalau kecuali K kuasa 2, itu dikira kuasa dia pula lain. Yang satu huruf tapi kuasa lain. Itu pun dia berbeza. K satu huruf. K lulus syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kuasa K mesti satu. Ni kuasa satu. Ni pun kuasa satu. Walaupun kita darab sekalipun, kita akan dapat. Bila awak darab, awak akan dapat 2K tolak 14. Sama dengan K per 3. Okay, yang ni pun dikira sebagai satu pemboleh ubah dengan kuasa satu. Sebab K ni kuasa satu. Okay. Walaupun ni per 3, ini nombor. Perkali dia 1 per 3. So yang ni ialah ya. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, yang keempat D. Yang keempat ni. Ya ataupun, tengok cara yang pertama. Ada simbol sama dengan tak? Ada. Yang kedua satu huruf. Ada berapa huruf? 2. Ada berapa huruf? Huruf satu je. Huruf Y kan? Betul tak? Ni huruf Y. Ni pun huruf Y. Satu Y. Huruf satu je. Tetapi kuasa dia. Ni kuasa berapa? 2. Ni kuasa 2. Ni kuasa 1. Dan lebih dah. Ni okey lah. Yang ni tak okey. Yang ni tak okey. Sebab tu yang ni bukan. Sebab apa? Sebab Y ni dia kuasa 2. Untuk linear dia mesti kuasa 1 kat sini. Boleh faham? Boleh. Okay, saya test. Okay.
Kalau boleh respon. Sebab saya tak tengok punya komen, saya tak tahu pun siapa jawab tu. Nanti saya ataupun nanti kalau malu cuba beli topeng. Saya tengah beli topeng sekarang ni. Topeng rahsia. Okay, jap. Kalau faham saya punya konsep tadi, saya cuba ni soalan tambahan lah. Mana dia punya sensor ni? Okay, jumpa dah. Okay, contoh saya bagi 3P tambah 2. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukannya ni? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan? 3P tambah 2. Cepat jawab. Jangan tak jawab. Bukan. Ya ke bukan? Bukan. Kenapa? Sebab tak ada persamaan. Bagus. Sebab dia tak ada persamaan. Mana sensor? Oh, hilang. Saya tak nampak warna hijau ni. Okay. Sebab dia tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan. Yang ni kita panggil dia ungkapan sahaja. Kalau dia ada sama dengan, ya baru ya. Okay, yang kedua. Contoh yang kedua, saya akan bagi contoh. 7T kuasa 2 tolak 1 sama dengan 10. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan? Ya ke tidak? Tidak. Kenapa? Tidak. Sebab dia tengok syarat dia ada 3 syarat. Sebab dia kuasa 2. Bagus. Sebab yang ni lah kuasa 2. Walaupun dia memang 1T je, huruf dia 1 je, tapi kuasa dia tu lain. Okay, boleh? Okay, setakat tu boleh faham? Boleh. Ini kena fahamkan betul-betul sebab nanti pening nanti. Nanti nak masuk tambah tolak gerak sana gerak sini, pening. Yang ni awak kena fahamkan dulu apakah dimasukkan dengan linear. Sebab nanti awak akan masuk tingkatan 2 kalau tak silap saya, kuadratik lagi lah. Yang penting asas kat sini, so jangan rasa susah, tak. Ini senang untuk saya suka ungkapan algebra sebab dia tak melibatkan nombor yang besar. Kecuali bila peringkat universiti memang nombor besar lah. Sebab nanti akan belajar indeks dan sebagainya. Dan nak bagi pening, awak kena cuba buat nanti. Hilang dah. Okay, jap. Saya scroll. Okay. Contoh. Okay, contoh 2, muka surat 126. Saya akan berhenti pukul 4 So ada masa lebih kurang 10 minit saja. So 30 minit tu nanti bolehlah cuba buat dalam soalan. Ada kata tak faham boleh tanya PM saya. Kalau nak buat soalan lah, boleh buat dalam buku digital mesra tu. Okay, contoh 2 muka surat 126. Boleh tengok 126. Contoh 2 saya ambil satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. So kita boleh bentukkan dalam satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi sedap yang berikut. Okay, untuk contoh yang ni kita buat sama-sama. Kalau tak faham boleh tanya saya kenapa. Saya tak keterangkan lah. Okay, saya pilih warna merah. Okay, satu nombor ditolak dengan X 8. So saya ambil satu nombor ni, saya ambil sebagai, dalam buku dia ambil apa? X, saya tak nak X, saya ambil W. Okay, saya buat satu persamaan linear. Dia mesti ada satu pemboleh ubah, satu huruf saja ditolak dengan 8. Baki dia ialah 2, sama dengan 2. Yang inilah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay. Yang kedua, Adam membeli 5 batang pen dengan harga Y-Sin sebatang dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. So yang ni agak complicated sedikit lah. Sebab dia punya unit yang pertama ialah sen. Yang kedua ialah RM. So kita nak tukarkan dia kepada unit yang sama. Sebenarnya kita dah belajar kan nisbah tu kan. So yang ni gunanya lah mesti sama. Kita nak tambah tolak mesti sama. Dia punya sebutan.
Kisah yang pertama, 5 batang pen dengan Y sen harga. So yang pertama awak tulis 5 asal ni sensor dia lari-lari dah. So awak tulis 5Y. Contoh kan, contoh. Mesti awak tulis 5Y dulu kan. Sebab awak kata Y sen. Lepas tu mulalah awak tulis tambah dengan sebuah buku besar berharga RM3 tambah 3 sama dengan 7. Betul tak? Nak tanya. Betul tak betul? Betul tak? Awak tengok jawapan buku. Betul tak? Biasanya awak akan buat sini. Okay, jawapan ni salah. Sebab apa salah? Sebabnya so sen ni dia punya Y ni lah dalam sen. Dia lain semua dalam ringgit. RM. Okay, so nak tukar macam mana? Awak kena tukarkan RM3 ni kepada sen. Macam mana nak tukar? Ni contoh kalau 1 sen macam mana 1 sen? 0,01 kan? Kalau 50 sen macam mana? 50 sen. Kalau RM1 macam mana nak tulis? Ni RM1 kan? Kalau saya kata ni 1 sen, ni 1 sen. Ini berapa sen? Ni 50 sen. Ni berapa sen? Dalam sen. RM1 ni berapa sen? 100 sen. 100 sen. Betul. Okey, ni punya kadaran lah. Maksudnya macam mana awak nak faham? Kalau tak faham, buat macam ni. Kalau 1 sen, okey ni 0,01. Kalau 50 sen, 50 sen. Kalau 100, sebab dia gerakkan 2 titik perpuluhan ke kanan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Baru dapat sen. Nilai sen ni. Okey. So untuk jawapan yang tepat, untuk jawapan B, so dia agak tricky lah. Saya tak suka soalan macam ni sebab dia agak rumit. Sebenarnya rumit. Sebab kita nak tukar dia punya ringgit kepada sen. Tambah dengan 300. Sebab RM3 RM3 300 sen. Sama dengan RM7. RM7 sama dengan 700 sen. Barulah dia sama. Sebab Y ni dalam sen. Okay, ini jawapan dia. Ini jawapan akhir. Okay, boleh? Boleh. Okay. Setakat tu ada nak tanya tak? Daripada awal tadi persamaan linear dalam satu pemboleh-bah. Ada nak tanya? Tak ada Tak ada. Saya akan masuk satu saja contoh untuk kira. Sebab kenapa nak kira benda ni? Sebab kita akan selesaikan dia punya persamaan. Kalau sebelum ni ungkapan, kita tak selesaikan persamaan. Ungkapan dia kita cuma dia punya soalan kata kejut lah, nilaikan ataupun permudahkan untuk bab 5 sebelum ni. Tetapi untuk bab 6 ni dia lebih kepada selesaikan. Dia bagi contoh, kita nak minta kita cari berapakah nilai pemboleh-bah yang diberikan. So untuk selesaikan masalah persamaan linear dalam satu pemboleh-bah, dia ada 3 cara. Cuma saya nak sentuh hari ni ialah kaedah yang mana-mana yang awak nak cuba, boleh cuba. Cuma saya bagi ringkasan untuk hari ni sahaja. Saya bagi untuk kaedah pematah balikan. Ni dalam buku teks dia kaedah yang ketiga. Dia dalam muka surat 128. Okey. Ni saya akan ambil contoh 4 muka surat 127. Saya akan explain nanti untuk kaedah cuba jaya, kaedah kesamaan, dan kaedah yang ketiga kaedah pematah balikan. Yang ni biasa yang kita guna ialah kaedah yang ketiga ni. Kenapa kita gunakan kaedah yang ketiga? Sebab dia lagi ringkas. Dengan syarat awak faham. Kalau tak faham, susah juga. Okey. Okay, saya teruskan dengan kaedah pematah balikan. So nanti saya akan ulang balik lah untuk kaedah cuba jaya. Cuba jaya ni try and error. Kita masuk satu-satu dia punya nilai. Kan? Okay, untuk kaedah kesamaan ni, kesamaan sebenarnya yang ketiga ni dia ambil kaedah yang kedua. Cuma untuk kaedah yang ketiga ni, saya ajar dulu kaedah yang ketiga, nanti saya patah balik untuk kaedah 1 dan 2. Untuk hari ni saya akan ajar kaedah yang ketiga saja. Okay, untuk selesaikan persamaan linear, ni soalan selesaikan. Dia punya kata kunci ialah selesaikan. So bila selesaikan, mesti jawapan akhir awak, contoh kita ada satu sahaja huruf ataupun pemboleh-bah, mesti jawapan awak yang terakhir lah X sama dengan apa benda?
Kalau contoh dia kata di sinilah 3y tambah 7 sama dengan 14, mesti jawapan akhir awak di bawah sekali mesti y sama dengan apa? Yang ni jawapan akhir. Mesti buat sampai ni. Kalau belum macam mana cikgu? Belum awak tertinggal separuh jalan lah. Dapat markah. Tapi mungkin kalau soalan tu markah dia sikit, awak tak dapat markah. Kisahkan je satu persatu dengan harapannya awak faham yang ni. Kaedah pematah balikan. Dia ada kaitan dengan kaedah kesamaan sebenarnya. Okay, yang pertama sekali, tengok ni. Saya cuba gabung jalinkan kaedah yang kedua dengan kaedah yang ketiga. Tengok 2x. Ni kena dengar dan tengok betul-betul. 2x tambah 1 sama dengan 7. Okay. Saya akan gabungkan kaedah yang kedua dan kaedah yang ketiga sekaligus. Okay. Untuk saya bila saya dah tahu macam mana nak buat. Sekarang ni, bila 2x tambah 1, ni sebelah kiri. Saya guna bahasa Inggeris left hand side. Sebelah kiri, sebelah kanan right hand side. Okay, sebelah kanan ni sebelah kanan tanda sama dengan lah. Sebelah kiri left hand side, maksudnya sebelah kiri simbol sama dengan right hand side dia 7. Left hand side dia 2x tambah 1. So macam mana kita nak samakan dia supaya x ni balance, supaya kiri dan kanan tu sama, ataupun dia hanya tinggal x sahaja. So yang pertama, ini konsep kesamaan dah. Okay, yang pertama, bila kita tulis macam tu, saya nak jadikan supaya sebelah kiri saya ni supaya tinggal x sahaja. Supaya tinggal ni saja. Sini saya nak buat. Yang pertama ialah saya kena tambahkan 1. 2x, saya kena tolak 1. Tambah 1, saya kena tolak 1. Kenapa saya tolak 1? Sebab saya nak hapuskan positif 1 ni. Okay. So bila saya tak tolak 1 dekat sebelah kiri, yang sebelah kanan pun saya kena tolak 1. Ni tolak 1. So apa yang tinggal lepas tu? Dia akan tinggal 2x tambah 1 tolak 1, dia jadi kosong kat sini. So kita akan tinggal 2x sahaja. Manakala untuk sebelah kanan, kita akan 7 tolak 1 sama dengan 6. Dia punya nilai. Okay. Yang seterusnya, okay, macam mana nak jadikan ni sebagai x saja? Kalau kita belajar sebelum ni, 2x sama dengan 2 darab dengan x. Okay, biasanya kita untuk jadikan dia berneutral, tambah dengan tolak, darab dengan bahagi. So yang ni saya akan bahagikan dengan 1. Sebab apa saya bahagikan saya bahagikan dengan 2. Kenapa saya bahagikan dengan 2? Sebab 2x bahagi dengan 2, awak akan dapat x sahaja. Okay. Kenapa nak bahagikan 2? Sebab saya kena bahagikan nombor yang sama. Nombor yang sama, bahagian nombor yang sama dia akan jadi 1. Okay. Sebab kat sini saya akan bahagi dengan 2. Sebab saya nak jadikan sini hanya x sahaja. Sebelah kiri saya bahagikan 2, sebelah kanan pun saya bahagikan dengan 2. So awak akan dapat jawapan akhir x sebelah kiri sama dengan 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okay, boleh faham? Faham ni memang mantap lah. Faham tak? Faham tak? Boleh faham. Boleh lah. Boleh lah. Okay, tu cara dia. Ataupun, dengar ataupun cara dia kesamaan saya gabung jalinkan dengan yang ketiga ni, kaedah pematah balikan. Nak step by step dia boleh. Step by step dia macam ni. Step by step dia, kalau ikut buku teks kan, saya cuba ajar ringkasan supaya faham. Supaya awak tak faham sebenarnya. Okay, supaya tak faham, so nanti cikgu macam mana jadi macam tu cikgu. Okay, kaedah pematah balikan. So yang pertama kita tengok 2x, saya ambil soalan sama kita ambil cara dalam buku teks. Okay, so buku teks muka surat 128. Dia pecahkan satu persatu. Yang penting hurufnya, pemboleh ubahnya berada di depan. So macam mana dapat 2x tambah 1? Yang pertama mesti darab dengan x darab dengan 2. Macam tadi, bila dengan abang darab dengan ni, ni tak macam tu. Darab dengan x tambah dengan 1. Dia punya operasi sama dengan 7. Untuk kaedah pematah balikan, ni dari kiri ke kanan, okay, dia akan dapat macam tu.
Untuk kita pematah balikan dari kanan ke kiri, dia akan arrow dia akan dari patah balik. Tapi patah balik ni, konsep patah balik kita kena terbalikkan dia punya kita kena terbalikkan dia punya operasi. Kalau darab dia jadi bahagi, kalau tambah dia jadi tolak untuk patah balik. Okey, sekarang ni 7 asal kita patah balik. Kalau patah balik, kalau tambah 1 jadi apa? Tolak 1. Kalau patah balik ke sana, kalau yang asal darab, kita akan dapat bahagi. Dia punya songsangan dia bahagi. Okey, bahagi. Mana saya cursor ni? Oh, situ bahagi dengan 2 sama dengan X. 7 tolak 1 bahagi 2. 7 tolak 1, 6. 6 bahagi 2, 3. So, jawapan sama. X sama dengan 3. Ni kaedah patah balik. Sebenarnya sama je. Konsep yang sama. Tu yang mana-mana konsep yang faham boleh gunakan. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh? Yang ni boleh guna, yang ni pun boleh guna. Okey, lagi satu cara. Ini shortcut. Shortcut. Yang ni rasanya awak dah belajar kot darjah 6 dulu. Okey, ni shortcut. Saya ambil warna hitam lah. Okey, ni masih lagi kaedah pematah balikan. Ataupun saya gabungkan mana-mana cara yang awak rasa senang boleh. Tak ada masalah. Okey, jap. Okey, yang terakhir. Untuk hari inilah. Okey, 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey. Cara saya bila awak dah pakar patah balik dan sebagainya ataupun awak kena buat rumusan sendiri. Okey, untuk yang ni, so 2x. Kalau tadi saya nak hilangkan satu kan, negatif tolak 1. Saya akan bawa ni tambah 1 ni ke sebelah kanan. Ni left hand side. Ni right hand side. So bila sebelah kanan, operasinya jadi terbalik. Kenapa saya tak bawa 2? Sebab yang ni ialah single. Letak ke sebelah kanan. So bila saya letak sebelah kanan, 7 dia akan jadi terbalik. Operasi jadi terbalik. Tolak 1. Okay, 2x sama dengan 7 tolak 1 sama dengan 6. Okay, motif kita nak tinggalkan x saja. So ini 2 darab x. Macam saya bagi tadi, ataupun x darab dengan 2. Nak bagi nampak x darab dengan 2 sama dengan 6. So untuk dia bawa ingat nombor dengan operasi nombor dengan operasi bawa ke sebelah tanda sama dengan, dia akan jadi terbalik. 6 bahagi dengan 2. So jawapan dia masih lagi 3. X sama dengan 3. Okey, boleh faham tak setakat tu? Sikit-sikit. Tak nampak ke? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey, setakat mana? Yang mana yang awak tak faham? Kau faham semua? Bagusnya. Yang mana yang tak faham? Kita dah habis dah untuk hari ni. Yang mana tak faham? Untuk yang ni, awak boleh pilih yang mana-mana yang awak selesa. Saya tak sentuh lagi kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya ni yang paling rendah lah. Dia kena masukkan sesuatu nombor. Sebab nombor dalam dunia ni, dia banyak tau. X ni nak masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai awak jumpa sebelah kanan tu. Tu kaedah cuba jaya. Try and error. Kaedah yang kedua, kesamaan macam saya sebut tadi. Kalau tambah 1 sebelah kiri, kena tambah 1 sebelah kanan. Kalau tolak 1 sebelah kiri, tolak 1 sebelah kanan. Kalau darab 2 sebelah kiri, darab 2 sebelah kanan. Dan seterusnya. Okay, dia macam sama. Saja daripada saya lah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. So apa yang baik tu datang daripada Allah, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanallah.